Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Zakat perniagaan. Fardu zakati tijarati al-qawl. Syarat zakat perniagaan adalah qawl. Di zakat perniagaan ni ada yang menyatakan, bukan ada yang menyatakan lah, memang hakikatnya begitu. Zakat perniagaan ini bukanlah jenis zakat yang berlaku ijma' kewajipannya. Berbeza dengan zakat lain. Dia tidak berlaku ijma'. Bukan maknanya orang yang mengingkarinya itu kita anggap masih lagi dalam ruang khilaf, bukan. Tetapi paling kurang orang yang mengingkarinya tidak kafir lah. Berbeza dengan zakat lain. Orang yang mengingkari kewajipan zakat adalah kafir. Berbeza dengan zakat perniagaan. Dan zakat perniagaan secara dasarnya dikira dan ditaksirkan berdasarkan kiraan zakat emas, zakat naqab. Kalau dalam kitab dia bukan emas sahaja, emas dan perak. Berapa nisabnya, berapa yang sepatutnya dikeluarkan sama saja. Nisab dia adalah nisab emas ataupun perak. Dan yang wajib dikeluarkan adalah sama, iaitu rubu' usyur ataupun 1/40 ataupun 2.5%. Tinggal lagi dalam masalah zakat perniagaan ini, cabarannya adalah daripada segi pengiraannya. Pengiraan. Saya pernah sebutkan dahulu, pengiraan ataupun pentaksiran zakat perniagaan ini adalah kita perlu membuat dua kolom, kan? Kita perlu membuat dua kolom. Kolom pertama, jadual pertama, tambah. Dan jadual kedua, tolak. Jadual pertama tambah tu, maksudnya, apa yang kita perlu tambah dan masukkan, apa yang kita perlu tambah dan masukkan semasa pentaksiran. Yang kedua, tolak. Apa yang kita tidak masukkan ataupun apa yang kita tolak. Tolak tu berlaku bila dibuat penjumlahan aset. Penjumlahan aset sama ada dalam bentuk wang tunai, dalam bentuk barang-barang. Kemudian antara aset-aset itu ada yang dikekalkan, ada yang ditolak. Setelah kita membuat pentaksiran tersebut, yang ditolak telah ditolak, yang berbaki itulah yang wajib dibayar zakat. Faham? Mudah aja. Cuma kita kena tahu apa yang ditambah, apa yang ditolak. Itu saja. Berapa itu semua senang je. Berapa nak kena keluar. Dah tahu semua jumlah dia, tahulah berapa nak kena keluar, kan. Okey. Kita baca. Apa sebelum tu? Syarat zakat tijarah ini adalah haul. Namun haul dalam zakat tijarah ni dia lain daripada haul zakat lain. Kalaulah kita boleh rumuskan dalam masalah haul ini, dalam bab zakat, kalau kita boleh rumuskan, kita boleh pecahkan kepada 3. Tiada haul,
Yang kedua, haul yang sempurna. Yang ketiga, haul yang tidak sempurna. Tiada haul, zakat apa yang tiada haul? Zakat tanaman, zakat galian, dan zakat rikas. Tak ada haul. Kemudian yang ada haul. Ada haul yang mana dia perlu selari antara nisab dan juga haul. Maksudnya nisab hendaklah konsisten kekal daripada hari pertama haul bermula sampai hujung tahun. Kalau 40 itu nisab, maksudnya jumlah 40 itu tak boleh kurang dalam bab nisab kambing. Itu yang saya masukkan haul sempurna, iaitu haul yang dia perlu selari dengan nisab, perlu konsisten kekal nisab itu di tahap minima sampailah akhir haul. Maka itulah trend ataupun itulah keadaannya zakat-zakat yang memerlukan haul secara umumnya. So apa zakat yang perlukan haul? Zakat binatang, zakat naqad, emas dan perak. Dua lah. Jadi zakat dua ni, dia punya haul dia hendaklah selari dengan nisab. Selari. Yang ketiga ni, tidak disyaratkan zakat haul selari dengan nisab. Maksudnya apa? Maksudnya, tidak disyaratkan untuk memulakan haul cukup nisab. Yang dua tadi tu, haul hanya bermula bila nisab cukup kan? Tapi yang zakat tijarah ni tak. Zakat tijarah ni tidak disyaratkan bahawasanya nisab menjadi penentu bagi mulanya haul ataupun tidak. Sebab itu nanti kita akan baca, tidak disyaratkan nisab bagi permulaan haul zakat tijarah. Okey, kalaulah nisab itu tidak disyaratkan, maka persoalan dia bagaimanakah dikira telah bermulanya haul zakat tijarah. Kalau dalam bab lain tu dikira dengan sempurnanya nisab. Macam duit kan? Okey, haul berapa? Haul berapa? 20,000. Haul berapa? Nisab berapa? 20,000. Dia milik je 20,000, maka pada hari yang dia milik itu bermulalah haul. Dia milik dengan jalan hibah, orang bagi kat dia, mula haul. Dengan jalan dengan jalan waris, mula haul. Dan seumpamanya. Faham? Okey. Kalau kita nak perincikan lagi, ada yang haul ni boleh kita kata dia ada haul yang asli, dia ada haul yang hukmi. Tabi' dia panggil. Dia haul dia tabi'. Itu nak letak bahagian mana? Dia tabi' haul haul yang lain. Seperti masalah apa? Nitaj. Nitaj ini anak tu baru lahir 6 bulan tapi kita dah kata wajib bayar zakat. Jadi mana lagi 6 bulan? Mana lagi haul 6 bulan untuk cukupkan setahun? Maka 6 bulan lagi itu dia tabi' haul ummahat, ibu dia. Itu pun satu jenis haul juga dalam bab zakat. Dan perkara itu disenaraikan dalam kitab tahrir, iaitu perkara-perkara yang haul dia tabi'. Dia ada satu yang ni, nitaj ni kita panggil haul bagi nitaj, dan satu lagi haul dalam bab ribih. Dia ada kaitan dengan zakat perniagaan. Ribih ataupun keuntungan. Dia dalam perniagaan ni dia ada ra'sul mal dan dia ada untung. Untung ni dia terbit daripada modal. Faham? Maksudnya apa? Modal wujud dulu baru wujud untung. Modal tu maksudnya apa? Bukan duit, barang tu. Faham tak? Jadi barang itu adalah ra'sul mal, ataupun dipanggil urudut tijarah. Daripada jual barang keluarlah untung. Barang itu dia beli 500, dia jual 1000, maksudnya
duit pokok adalah 500 lagi baru apa? Baru diperoleh, yang dipanggil ribih, yang dipanggil sebagai untung. Masalah adakah ribih ataupun untung itu disekalikan semasa pentaksiran, itu ada tafsir yang kita akan belajar. Jadi itu kesimpulannya berkaitan dengan masalah haul. Baca daripada awal. Syarat zakat tijarah adalah al-haul. Kemudian wan nisabu, nisab pun adalah merupakan syarat. Cuma dia beza dengan yang lain saya dah terangkan tadi, dia tidak diambil kira nisab itu mula daripada hari pertama kita mula berniaga, tak. Dia tak ada syarat orang yang wajib bayar zakat ni dia punya modal awal dia tu memang cukup nisab. Contohnya 20,000. Tak ada syarat. Ada kaul seperti itu, tetapi mu'tamadnya adalah mu'tabarun hal keadaan diambil kira, hal keadaan nisab itu diambil kira pada akhir haul. Akhir haul sahaja yang kita kena pastikan dia cukup nisab. Adapun awal haul tak. Awal haul dia punya modal 10,000 tak cukup nisab. Haul telah bermula. Haul telah bermula. Nisab ini bilakah diambil kira? Di hujung tahun. Masih nanti dia taksir nanti. Dia akan kira lah. Dia punya perkara yang perlu dikira tadi, yang kita kata tambah kan. Kalau cukup nisab, wajiblah bayar zakat. Faham? Dia tak perlu kira daripada awal. Dia hanya kira bila sempurnanya haul, maka disitulah dia akan melihat adakah setelah dia taksirkan, dia campurkan apa yang perlu dicampur dan jumlahnya mencapai nisab ataupun lebih, maka wajiblah dibayar zakat. Ada satu qaul dhaif bi tarafaihi al-haul, iaitu mu'tabaran bi tarafaihi, diambil kira di dua hujung haul. Maksudnya awal kena cukup, tengah pun tengah tidak disyaratkan, hujung tarafai. Faham? Maksudnya apa atas qaul ini? Seawal mula berniaga, modal asasnya hendaklah cukup haul. Cukup nisab. Cukup nisab. Kemudian dia ada 3 qaul. Dalam masalah adakah nisab dengan haul ni perlu selari dan konsisten, ada 3 qaul. Qaul yang mu'tamad hanya diiktibar di hujung tahun. Qaul yang kedua di awal dan di hujung. Qaul yang ketiga sama macam yang lain. Maksudnya perlu selari dan konsisten, tidak kurang daripada minima nisab sehinggalah daripada awal tahun, sepanjang tahun sehinggalah akhir tahun. Dhaif. Muktamadnya di hujung tahun sahaja. Lagi? Alal azhari, menurut pendapat yang azhar. Bila kita sebut tijarah ni, menega-menega ni, dia punya perkataan itu kalau pada uruf ataupun pemahaman umum, dia dah jadi lebih umum daripada apa yang dimaksudkan dengan tijarah dalam bab zakat tijarah. Orang bagi servis, dia buat bisnes dia, orang panggil perniagaan juga, services. Maksudnya memberi perkhidmatan. Syarikat motivasi contohnya. Dia tak ada benda apa dia jual. Orang kata jual air liur, dia tak jual air liur dia. Faham? Bukan dia jual air liur, dia jual air dia. Dan istilah sebenarnya segi syarak orang tak panggil jual lah, memberi perkhidmatan. Faham? Memberi perkhidmatan. Macam orang kata, senanglah dia jual air liur. Cuba kamu jual, orang bayar tak? Kamu kata ada kan, apa jual air liur bayar, minta macam ni. Cuba kamu yang cakap. Ada orang sedia nak bayar? Ada orang sanggup nak bayar? Kamu bagi diskaun kurang daripada yang dia bagi. Kurang berapa peratus? 80%. Bagi diskaun. Ada orang nak panggil kamu? Tak ada kan? So isunya bukan air liur.
Kalau air liur boleh jual, semua ada air liur kan? Bukan. Dia ada maksudnya konten dan isi. Itu maksud dia. Okey. Jadi dia memberi perkhidmatan. Memberi perkhidmatan. Ia tidak termasuk dalam zakat perniagaan ni. Ia tak termasuk dalam istilah zakat perniagaan ni. Walaupun orang panggil perniagaan. Daftar pun di SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Orang panggil apa? Dia ni business, services, perkhidmatan. Tak. Dia tak termasuk dalam zakat tijarah ini. Kiraan dia lain. Faham? Dia punya kiraan lain. Kalau dalam pejabat zakat, dia panggil zakat profesional. Dia panggil apa? Zakat profesional. Ataupun dia guna perkataan zakat al-ujur wal mihan. Faham? Zakat profesional. Zakat upah. Tapi yang difatwakan tempat kita ni bukan berdasarkan mazhab Syafi'i lah. Cara kiraan zakat profesional tu. Dia nak bagi tahunya bahawasanya dia bukanlah apa? Dia bukanlah termasuk dalam zakat tijarah. Tijarah ni dia ada definisi dia. Tijarah itu sendiri. Faham? Tijarah itu maksudnya muqabalah. Ain bi ain. Berlaku trading. Dia panggil muqabalah ni trade lah. Trade. Kita jual barang, dia bayar duit. Itu dipanggil tijarah. Maka disitulah barulah ada yang diistilahkan sebagai zakat tijarah. Adapun perkhidmatan, zakatnya lain. Cara kiraannya berdasarkan mazhab Syafi'i. Baca. Okey. Ini satu perkara dalam bab zakat tijarah ni. Zakat lain pun ada juga, tapi zakat tijarah lebih ketara. Dia kalau orang berniaga kan, dia jual, tengok baranglah jualan dia tu boleh habis dalam suku ke berapa kan. Contohnya suku pertama, tak sampai suku lagi dah habis. Maka dia terkumpul pada dia sejumlah wang yang meliputi modal, pokok dan juga untung kan. Kemudian modal, pokok dan untung tu dia beli lagi barang. Semua sekali contohnya. Hasil jualan tu dia beli lagi barang. So dia dapat beli barang lebih lagi lah. Sebab apa? Hari tu dia punya modal dia 5,000. Sekarang ni dah ada 8,000. Maka dia beli barang baru 8,000. Dia jual dapat 12,000. 12,000 dia beli barang baru, kemudian dia dapat jual semua. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Faham? Ada orang dia guna konsep pokok tu memang tak kacau. Dan untuk dipulangkan balik dalam perniagaan, contohnya daripada untung dia ambil 50%. 50% lagi disimpan. Faham? Itu terpulang lah macam mana cara dia punya kiraan dia, simpanan dia. Adakah dikembalikan semua sekali? Ada orang yang mana pokok, untung semua sekali dia ambil joli. Maksudnya dia duk pusing dia punya pokok je. Faham? Maksudnya pokok. Jadi maknanya bisnes dia tak berkembang lah. Dia bisnes dengan niat joli. Bukan niat nak jadi kaya. Faham? Dia tak mungkin lah berkembang sebab benda tu 100 je. 1,000 je dia punya modal. Dapat 500 joli tak disimpan 1,000. Jadi macam tu lah dia punya pusingan perniagaan dia. Dia tak mungkin lah jadi besar. Faham? Tak mungkin lah jadi besar sebab dia punya barang tu banyak tu juga. Tak pernah berubah. Okey. Maka dia akan kembalikan. Jadi persoalannya, dia nanti kita akan belajar, dia zakat tijarah ni, masa kiraan haul itu dia ada pelbagai surah. Sebelum kita nak terangkan yang itu, yang akan dibacakan oleh ibarat, dia ada satu istilah dipanggil apa? Dipanggil al-mubadalah. Mubadalah ni, kita jual
Dan dia ada satu lagi istilah dalam zakat perniagaan, dia panggil nudud. Faham? Dia panggil apa? Nudud. Itulah yang tadi tu, perkataan tu. Lau rudda, terjemah. Baca matan dia. Lau rudda. Dan kalaulah dikembalikan akan dia apa? Barang perniagaan dalam bentuk duit. Dia barang perniagaan ni, mula-mula dia duit. Daripada duit dia jadi barang. Daripada barang jadi duit balik. Faham? Itu kalau dia punya trade tu bukan sistem barter lah. Maknanya modal dia dapatkan barang tu duit. Bukan dia dapat melalui barang juga. Itu lain pula hukum dia. Jadi kita bagi surah, kalaulah dia punya barang perniagaan dia itu dikembalikan semula dalam bentuk duit. Apa maksud dikembalikan? Maksudnya dia telah jual beli sehingga dapat jual semula, sekarang ni ada duit. Duit, barang, duit. Permulaan zakat perniagaan adalah bila dia mula berniaga. Mula. Contohnya bulan Januari, 1 hari bulan. Dia dapat jual barang tu semua pada selepas sebulan lah, kita kata Februari. Semua jualan itu menghasilkan wang berjumlah misalnya 10,000. Nisab semasa 20,000. Itu dipanggil apa? Barang perniagaan yang telah bertukar menjadi wang, bertukar dalam keadaan kurang daripada nisab 10,000. Bertukar cukup nisab 20,000. Dia akan ada hukum lain. Faham? Maksudnya kalau semua barang perniagaan kita jual dan duit yang kita dapat itu kurang nisab, maka haul putus. Bila kita beli barang baru, haul baru mula pula. So kalau orang berniaga kecil-kecil ni kira memang tak payah fikir zakat lah. Dia memang tak wajib zakat punya. Faham tak? Jual nasi lemak, untung 10 sen, 20 sen. Faham tak? Dia tak wajib zakat lah istilahnya. Dia tak wajib zakat. Dia guna untuk makan harian je. Untuk makan kais pagi, makan pagi. Faham? Maknanya dapat duit tu nak beli sayur, nak beli ikan, tak adalah kata nak bermewah kan. Yang tu memang secara pasti tak wajib lah zakat. Faham tak? Jadi antara yang memutuskan haul bagi zakat perniagaan ni, apabila barang perniagaan telah dijual, hasil jualan itu kurang daripada nisab, maka dia kata apa tadi? Putus lah. Annahu yang qati'ul haulu. Terputuslah oleh haul. Faham? Terputuslah oleh haul. Lagi? Jadi haul yang terputus itu bila dia mula balik, bila dia beli barang baru. Dia kan terus kan, dia berniaga terus bergerak jalan. Maka haul baru itu bermula bila dia beli pula barang, stok barulah istilahnya stok. Bila stok baru mula pula haul. Kemudian tengok dia jumlah dapat berapa, kurang daripada haul, putus pula. So kita boleh faham lah kalau dia punya modal perniagaan dia kecil, memang selama-lamanya lah dia tidak wajib bayar zakat perniagaan sebab setiap kali jualan kurang daripada haul. Faham? Tapi kena ingat, zakat tijarah ni dia bukan hanya taksiran dia itu melihat kepada dia saja. Nanti kita akan belajar. Okey, contohnya kurang daripada haul kan. Tapi dalam masa yang sama dia ada cash yang lain. Itu dia cerita lain, tapi itu kemudian. Tak faham lah, pening. Banyak sangat dia punya cabang dia. Okey, sekarang ni kita fokus kepada bila mula haul, bila putus haul. Dia sangat penting untuk menentukan wajib zakat ataupun tidak wajib zakat. Macam contohnya ada orang tanya soalan. Dia berniaga korma, tawif. Sekarang berniaga korma kan, nak pergi sana tak boleh. Dia berniaga korma. Bagus berniaga korma ni. Sepanjang tahun ada orang beli. Ada yang tawif tu dapat jual, maknanya daripada COVID hari tu, korma dapat dijual 700 kilo. Maknanya boleh lah. Beli online 700 kilo. Sekilo untung apa tak tahu lah. Ajwa. Okay. Maka
Bermulalah haul. Bermulalah haul min syira'iha, daripada membelinya apa? Nya urudut tijarah. Mula balik. Jual habis, tak cukup haul. Tak cukup nisab. Putus haul. Beli, mula balik. Begitulah dia punya putaran hidup dia. Lagi? Walau tammal qawlu wa qimatul ardi dunan nisab. Jadi ada kawan yang dia meniaga korma ni, kita tanya, kamu meniaga macam mana? Sebab orang meniaga korma ni macam-macam. Dekat Malaysia ni, Cina pun jual korma. Dia tak kisah. Orang yang meniaga ni janji benda boleh buat duit, walaupun bertentangan agama dia. Korma ni bantu orang Islam puasa, buat ibadat. Kamu nak menyokong agama dia ke? Tak ada. Benda tu tak ada dalam kamu saja. Orang suka, kita jual. Sejadah pun kita jual. Quran pun kita jual. Kalau boleh lah, tapi ada undang-undang tak boleh. Kita ada peruntukan undang-undang, orang bukan Islam tak boleh jual Quran. Tak boleh ada dalam kedai dia. Tapi cuba tengok dekat Popular, kedai buku. Kedai buku kan, Popular ni berasal Singapura, besar, banyak cawangan dia. Okay, berjaya lah. Popular. Tok Kenali tak berjaya. Popular ni syarikat dah berpuluh-puluh tahun dah. Kan? Berpuluh tahun. Dulu kurang dia ambil buku-buku agama ni. Jadi sekarang ni dah ada ruang khas untuk buku agama. Ada semua. Yang mana buku jualan bagus, dia akan minta. Faham? Dia akan minta. Macam MPH kan, MPH ni Melayu je. Syekh Bukhari. Dia book. Tapi tak, rasanya segi majunya mungkin yang ni lagi maju lah, popular. Kebanyakannya bukan buku agama lah, itu pastilah. Sebab sudah tentulah permintaan lebih tinggi bukan buku agama berbanding buku agama. Orang bukan Islam dah tentulah tak beli. Tapi oleh kerana ada permintaan buku agama ni, maka dia dah buat ruang khas untuk bahagian buku tersebut. Walaupun dia tak iktikad, dia tak suka ke dengan agama Islam, itu dia diam je kat belakang. Di hadapan dia tak boleh pamerkan dekat customer dia, menunjukkan dia anti kan. Kita katalah dia anti, maksudnya orang berniaga macam tu lah. Dia pergi gaduh dengan dia punya customer dia, orang lari dari kedai dia. Orang mak kata Popular anti Islam, memang tak datang lah. Dilabelkan macam tu. So dibuat. Dan permintaan tinggi. Sebab permintaan tinggi pada buku-buku agama. Allahu Akbar. Apa? Yang dekat KLCC tu Konukia. Apa? Macam sebutan dia? Kinokuniya. Itu lagi lama. Itu antarabangsa punya syarikat buku kan. Dia boleh buka dekat KLCC tu, maksudnya kedai dia tu besar lah. Faham? Apa yang saya nak sebut ni? Lupa lah. Maksudnya orang yang niaga tu dia tak kisah lah. Kalau korma tu ada untung, kita jual korma. Faham? Apa yang ada untung kita jual. Jadi yang kawan ni tanya, dia bisnes korma. Jadi adakah dia wajib zakat? Tu soalan dia. Jadi kita tanya, dia bisnes macam mana? Sebab orang yang sekarang ni jual korma, dia satu, dia ambil commission je. Affiliate. Dia panggil affiliate kan. Kita hanya share link syarikat yang menguruskan. Kita share, sekiranya orang klik dan membeli melalui link yang kita share, kita dapat commission. Dia panggil affiliate kan, share. Sistem tu dia panggil affiliate. Yang itu kita tak dipanggil jual korma, tak dipanggil. Kita bukan tajir. Kita hanya dipanggil, dalam kalau segi fiqahnya, kita hanya di bawah akad ijarah. Faham tak? Dibayar kita atas apa? Bukan ijarah, ju'alah. Dibayar kita atas kerja yang kita buat. Tolong share. Dan orang membeli melalui link kita, so commission tu akan masuk. So walaupun dia dapat commission banyak lah, begitu berjaya, tetap zakat dia tu bukan jenis zakat perniagaan. Sebab dia bukan jual. Faham? Jual ni maksudnya barang tu kita beli. Sama ada kita beli hutang ke, kita beli tunai ke.
Tapi yang ni bukan barang kita beli. Dia ada dia punya stokis dia. Dia ada orang yang simpan stok. Kita hanya mewar-warkan, dan dengan sebab kita punya pengiklanan itu orang beli, kita dapat komisen. Jualah. Maka kiraan zakat dia zakat biasa je, zakat simpanan. Iaitu kalaulah dia berjaya membuat simpanan daripada hasil komisionnya itu dengan jumlah cukup nisab, dia zakat. Faham? Itu je. Macam biasa, zakat simpanan. Yang kena bayar zakat perniagaan yang tu. Yang betul-betul ambil barang daripada sana. Yang tu dia perlu bayar zakat. Sebab itu, yang kawan ni tanya dia bisnes kurma ni macam mana? Dia makan atas angin juga ataupun bawah angin. Maksudnya dia beli. Dia kata beli. Maksudnya kita keluarkan modal, sekali keluar contohnya 2,000. Betul jual-jual habis, beli lagi. Macam tu je. Faham? Kalau macam tu, ada potensi lah wajib bayar zakat. Cumanya kalau 2,000 tu memang tak wajib lah bayar zakat. Faham? Dia boleh ke beli barang 2,000 jual sampai dapat 20,000? Boleh dapat. Jual apa tu? Barang apa? Modal je 2,000, kita boleh jual sampai 20,000. Jual dadah. Mungkin lah, tapi tak apa agak kot. Untuk jual dadah berapa peratus? Untuk jual dadah. Tak tahu. Dekat China dia orang boleh buat kasut tu, modal je kecil je. Tapi dia punya promotion, letakkan jenama, kemudian bayangkan benda ni hebat, bagi artis mana-mana pakai. Benda tu meletup, kita boleh jual 1,000%, 2,000%. Itu cara orang bisnes kadang. Benda tu bukan mahal pada kualiti dia pun, tapi dimomokkan, dibagi artis sikit pakai, kemudian dipersembahkan dalam kedai dengan pencahayaan, letak dalam kaca. Orang kata segi psikologi ni benda dalam kaca mesti mahal. Itu penipu tu. Jenama ni antara sistem Dajjal. Sistem Dajjal dimomokkan sehingga orang anggap benda tu zat dia bukan tak. Kemasyhuran je. Mungkin dia tu dengan benda yang kita beli tu sama je. Tak ada apa. Kemasyhuran je. Menyebabkan benda tu harga naik beribu kali ganda. Musangking. Itu contoh dia. Jadi kita buat cerita bagi benda tu nampak macam hebat, jual sekilo RM100. Faham? Itu biasalah tu. Perniagaan. Okey. La haula wala quwwata illa billah. Sambung. Walau tammal haulu wa qimatul ardi duna nisab. Walau tammal haulu, bila cukup haul, sedangkan qimah kepada nisab itu, qimah. Ini yang jadi payah kat sini ni. Bila dah cukup haul, apa yang perlu kita kira? Antara, nanti kita akan senaraikan. Antara yang kita perlu taksirkan adalah barang perniagaan tu, stok. Faham? Stok berbaki. Qimatul ardi ni maksudnya ada lagi stok itu sampai dia kena kira. Kalau stok tak ada duit. Sekarang ni walau tammal haul, kalaulah cukup haul. Dan qimah bukan saman. Saman tu yang harga yang kita labelkan. Qimah tu nilai dia. Masalah ini yang selalu menjadi perkara yang pening. Dia pening tu bukan segi hukum dia, pening nak apply dalam reality. Faham tak? Qimah ni nak pakai harga apa selalu orang tanya. Masa kita nak taksirkan stok tu, nak pakai harga apa? Harga jual tu memang bukan lah. Harga beli. Selalunya begitu je dibandingkan. Harga jual, harga beli. Dia beli barang tu, harga tu berapa? Beli murah lah. Harga tu yang ditaksirkan. Tapi sebenarnya itu pun tidak tepat. Itu pun tidak tepat. Qimah ni, dia maksudnya nilai benda tu. Nilai semasa benda tu. Nilai semasa. Sebab ada barang yang masa kita beli, qimah dia jatuh. Sekarang ni qimah dia naik. Jadi kita tak boleh kata ambil receipt kamu beli berapa. Itulah yang kamu anggap
sebagai nilai kepada benda tu. Tak semestinya. Ada benda yang masa kita beli nilai dia tinggi, sekarang nilai jatuh. Faham? Jadi tak tepat kalau gunakan perkataan harga beli. Tapi daripada segi memberi jawapan mudah. Mudahlah. Segi praktikalnya mudah sebab benda tu dah memang ada resit. Tapi segi ketepatan sebenarnya tak tepat. Sebab istilah qimah maksudnya semasa qimah barang tu macam mana. Jadi Mufti Taqi pun ada jawab soalan tentang ni. Macam mana cara peniaga ni nak taksir? Dia beli kain kan? Orang jekyll. Cuba kita tengok jekyll tu. Dia jual kain, tak apa-apa kain ada. Kita fikir, macam mana cara orang jual kain ni bisnes? Kita tengok kain ni ada orang beli ke? Sebanyak-banyak bergulung-gulung. Beratus-ratus jenis kain. Dan kain kadang kain yang macam tak ada apa-apa pun. Jadi adakah dia memang letak kat kedai tu memang dia nak jual ke ataupun apa maksud dia? Tak faham. Adalah dia punya permainan, dia orang jual kain tahulah mungkin saja dia beli ini kain murah je tapi nak bagi meriah dia punya kedai dia. Faham? Sebab orang tak beli ni pun tak apa sebab dia dah boleh cover dengan yang orang beli. Faham tak? Dia dah boleh cover dah. Orang tak beli langsung pun walaupun 1 meter yang memang orang permintaan tinggi tu sebenarnya dah boleh cover keuntungan modal daripada yang tak terluar pun daripada barang dia. Okey, kalaulah cukup haul dan qimah kepada ardi itu kurang daripada nisab, maka khalas, maknanya dia tak wajib bayar zakat perniagaan. Haul yang sebelum ni dah tak ada lah, kira dah tamat. Kita buka buku baru, mula haul baru pula. Faham? Wa qimatul ardi daripada khilaf. Wa qimatul ardi ada khilaf. Maksudnya muqabil asah kata diteruskan. Sebab barang ni adalah barang yang sama yang dibeli masa mula berniaga. Tapi pendapat yang muktamad, kita buka buku baru. Kita buka haul baru. Wa qimatul ardi mula balik haul. Kemudian wa yabtulul haulul awal. Haul yang pertama sudah tamat tempohnya. Expired. Faham? Seterusnya okey, habis. Kemudian ardud tijarah ni, barang perniagaan, lawan dia apa? Barang kita ni satu dipanggil ardud tijarah. Dia punya lawan dia kalau nampak zakat tijarah, qunyah dia panggil. Dia panggil apa? Qunyah. Iaitu barang yang tidak diniatkan untuk diniagakan. Aset peribadi lah. Aset peribadi. Simpanan lah. Qunyah tu daripada perkataan iqtana kan. Simpan. Jadi boleh saja orang, dia mula-mula niat nak jual, kemudian dia tak nak jual. Ataupun dia tak nak jual, kemudian nak jual. Semua boleh berlaku kan. Jadi dalam bab zakat tijarah ini, niat juga ada peranan dalam mengubah sesuatu barang daripada dia berstatus barang perniagaan kepada tidak. Daripada barang bukan perniagaan kepada barang perniagaan. So niat tu dia memainkan peranan dalam masalah haul. Faham tak? Dalam masalah haul. Okey, seterusnya. وإنما يصير الحرب للتجارة إذا تقرنت نيتها بكسب. Sebelum tu, ibarat sebelum tu. ويصير حرب التجارة بالكنية بنيتها. Barang perniagaan dia boleh bertukar menjadi aset peribadi. Faham tak? Bila dia bertukar maknanya dah terputus haul. Bila barang perniagaan tu dia niatkan aku tak nak jual lah, nak simpan je. Nak jadikan aset peribadi. Maka putuslah haul pada barang tersebut yang dia niatkan. Sebab apa? Sebab putus haul? Sebab barang itu sudah lagi tidak mahu diniagakan. Zakat tijarah ni barang yang nak diniagakan, faham? Jadi kata maka jadilah barang perniagaan itu
sebagai kunyah dengan niat. Niat dia dah terus jadi. Walaupun dia masih letak kat rak. Benda tu ada lagi kat rak kedai. Tapi dia niat, dia tak nak jual. Dia nak jadikan simpanan aja. Faham? Dia kereta kan, jual kereta. Yang ni dia tak nak jual. Sayang pula. Maka status kereta itu sebagai urudut tijarah hilang. Mana dia jadi aset peribadi, kunyah. So tak adalah istilah haul dan seumpamanya. Faham? Sebab itu orang yang dia ada banyak rumah. Orang rumah satu je tapi rumah banyak. Faham? Jadi ditanya rumah tu semua sewa misalnya. Ataupun tak sewa lah. Adakah wajib bayar zakat? 10 biji rumah ada. Tak wajib bayar zakat. Faham? Sebab dia tak ada zakat rumah. Zakat barang ni tak ada. Walaupun ada sebahagian ulama mu'asirin nak fatwakan ada pula. Zakat, dia panggil zakat pada ain. Tak ada. Tak ada. Benda tu tak menghasilkan apa-apa. Maka dia 10 ke 20 ke, tak ada. Masa saya pergi China tu, ada satu orang China ni, perempuan, dia kahwin dengan orang Saudi. Dia baiklah dengan kawan yang kat China tu. Jadi dia kahwin dengan siapa ni? Dia kahwin dengan pengedar tunggal Toyota lah, kereta jenama Toyota tu di Saudi itu kahwin dengan lelaki tu Saudi, Abdul Latif. Terkenal lah kalau pergi sana, cuba kamu tengok dia ada tulis Abdul Latif. Sinonim dengan apa? Pengedar tu Toyota. Dan dia ada satu hotel, apa nama hotel dia tu dekat Mekah tu, tapi bini ketiga lah. Bini ketiga. Dan lelaki ni keturunan katanya keturunan Halimatus Sa'diyah. Dia ada isteri Jerman dah, banyak lah, ada lah. Banyak pun tak boleh lebih 4 juga kan. Ada Jerman, mungkin ada Saudi seorang. Ada seorang di Cina. Tapi dia sayang yang Cina ni. Jadi anak dia berapa? 5 orang. Cakap 3 bahasa. Cina, orang putih, Arab. Jadi Cina dia belajar dengan mak dia. Duduk Saudi, orang putih biasalah sekolah Arab. Jadi muka dia mix Arab campur Cina. Macam mana muka? Kulit putih, mata besar. Bukan macam tu lah. Okey, nak bagi tahunya apa? Jadi dekat China tu, si perempuan ni, dekat setiap kawasan yang ni ada je rumah dia. Ada rumah. Maksudnya bila balik, nak pergi tempat tu ada rumah sendiri. Bagi tempat tu ada rumah sendiri. Tapi dia kebanyakan waktu tinggal di Saudi. So bila balik China, dia akan bawa banyak kunci. Mungkin nak pergi kawasan ni kan, so nak masuk rumah ni, kunci ni ada. Okey. Dah habis dah? Tanya siapa? Sami Hamzah. Sami ingatkan bagi tahu Ustaz Lutfi jangan langkah.